KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot Sukses SPM 2022. Menariknya hari ini kita nak belajar strategi untuk mata pelajaran Landscape dan Nursery tingkatan 5 dengan topik kita Reka Bentuk Landscape. Siapakah yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kami di Sukses SPM 2022 dan sebelum saya nak kenalkan guru kita pada hari ini, saya nak kenalkan dulu guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik Cikgu, terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Dan semestinya kita nak kenalkan guru kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Sharif Muhammad Badar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Chini Timur, Pekan Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Syafiqah. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, semangat hari ini. Alhamdulillah, semangat pada hari ini. Dan juga murid-murid. Dan murid-murid semuanya. Dan pastinya Cikgu, kami nak tahu berkenaan dengan topik kita pada hari ini, Reka Bentuk Landscape. Jadi saya serahkan kelas kepada cikgu kita. Baiklah Syafiqah, terima kasih. Untuk pengetahuan murid-murid, mata pelajaran Lanskap dan Nursery modul 4 kita ada subtopik Reka Bentuk Lanskap. Di mana topik ini topik yang dinanti-nantikan oleh semua murid kerana seperti mana yang selalu cikgu tekankan, murid-murid kita akan mungkin menjadi arkitek lanskap. So dalam topik ini mereka akan dapat semangat untuk menjadi arkitek. InsyaAllah. Nanti di akhir pembelajaran kita, Syafiqah akan nampak apakah hasil ataupun apakah topik-topik yang kita bincangkan sebentar nanti. Ya, jadi sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu, semestinya saya rasa ada murid-murid dekat atas talian Cikgu yang bersama dengan kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Chini Timur Pekan Pahang. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan mereka. Baiklah, saya perkenalkan dulu saya punya puteri. Silakan Cikgu. Puteri Intan Payung Cikgu, adik Alisa. Hai Alisa. Hai Alisa. Okey. Kemudian kita ada adik Syamil. Syamil? Hai. Ya, adik Syamil. Okey, senyum manis dia. Okey, kita ada adik Haikal. Haikal? Okey, itu dia adik Haikal dan juga adik Amsyah. Yang handsome tu ya. Masya Allah, semuanya hebat-hebat. Ya, dan saya rasa semua gembira Cikgu hari ini. Kita doakan dia bakal arkitek landscape nanti ni. Insya-Allah. Okey Cikgu, jadi saya mulakan kita nak mulakan kelas. Saya persilakan Cikgu untuk mulakan kelas. Baiklah, saya mulakan ya. Ya Cikgu. Okey. Murid, untuk modul keempat, Reka Bentuk Lanskap, kita akan sentuh asas lukisan grafik dan juga reka bentuk lanskap. Cikgu mulakan dulu dengan 10 jenis garisan. Di mana garisan ini penting dalam asas lukisan grafik kerana garisan kita gunakan untuk aktiviti menulis, melukis, menggambar dan juga garisan juga kita dapat gunakan untuk menunjukkan jarak, arah, bentuk dan juga kedudukan. Mohonlah kita, Syafiqah, kita tengok jenis garisan yang pertama. Okey. Garisan pertama nama dia garisan halus dan nipis bertujuan menimbulkan ton yang cerah. Garisan kedua, garisan tebal menimbulkan ton yang gelap. Garisan ketiga adalah garisan beralun. Okey, mungkin cikgu nak minta bantuan Syamil. Bantu cikgu Syamil. Apakah fungsi garisan beralun ni Syamil? Okey, Syamil. Untuk menimbulkan irama dan pergerakan. Ya, kalau tengok Syafiqah tengok garisan tu bergerak kan? Okey, menimbulkan irama dan juga pergerakan. Okey, garisan keempat, garisan putus-putus menghasilkan jalinan antara kita hubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain dengan garisan putus-putus. Garisan yang kelima adalah garisan melintang memberi gambaran tenang. Okey, kita ada garisan yang keenam.
Saya nak cuba tanya Syafiqah lah. Boleh Okey, cikgu. agak-agak Syafiqah boleh agak kata apa nama garisan yang ke-6 ni? Kalau saya nampak gambar tu cikgu, dia Ya. macam ada garisan yang tegak. Okey. Jadi saya rasa ini adalah garisan menegak. Betul tak cikgu? Tadi kita ada melintang. Kali ini kita ada menegak. Menegak. Hebat Syafiqah. Okey, fungsi dia Syafiqah memberi gambaran yang teguh dan stabil. Betul? Okey, yang ketujuh kita ada garisan perpenjuru di mana garisan ini memberi gambaran pergerakan anak panah tu ya. Okey, kita ada garisan berpancar. Okey, cikgu nak minta bantuan Haikal. Agaknya Haikal, apakah fungsi garisan berpancar ni Haikal? Okey, silakan Haikal. Untuk memberikan gambaran bertenaga. Okey, nampak macam ada cahaya matahari tu kan? Okey, memberi gambaran tenaga. Garisan yang ke-9, garisan berlingkar, memberi gambaran pergerakan. Serta garisan ke-10, garisan condong, memberi gambaran tidak teguh dan stabil. Okey, baiklah, murid seperti biasa, sebelum menjawab soalan, cikgu selalu tekankan tips asas semasa menjawab. Pertama, murid-murid mestilah membaca stimulus, arahan, tugasan dan jumlah skor. Kemudian tanda. Fahamkan soalan itu, jawab dengan tenang dan berhati-hati dan akhir sekali semak setelah selesai menjawab. Baiklah, kita tengok soalan bahagian A. Okey, jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis garisan yang digunakan dalam garisan grafik. Nyatakan jenis garisan yang betul dalam ruang jawapan. Tadi ingat tak tadi Syafiqah dan murid-murid, cikgu selalu pesan, yang pertama kita tandakan. Okey, apa soalan yang dikendaki? Dia minta jenis garisan. Okey, conteng soalan, tandakan soalan. Okey, jenis garisan. Okey, cikgu minta bantuan Amsyah. Boleh Amsyah bantu cikgu untuk jawab soalan ni. Gambar yang pertama tu Amsyah. Berpancar, Berpancar. Okey, yang kedua berlingkar, berlingkar, yang ketiga Amsyah. halus atau nipis. Okey, jom Syafiqah kita tengok betul tak anak-anak kita jawab ni? Ya. Okey, Amsyah berapa markah? 3 markah di tangan Amsyah. Okey, untuk bahagian A. Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan teknik mewarna, masih lagi asas garisan grafik. Teknik mewarna kita ada teknik titik, teknik lorekan, teknik membulat, teknik garisan depan belakang dan teknik lorekan bersilang. Jom kita tengok soalan yang sesuai. Okey, jadual menunjukkan teknik garisan mewarna simbol pokok utama yang digunakan dalam pelan induk. Namakan teknik garisan mewarna itu dalam ruang jawapan. Seperti biasa, cikgu selalu tekankan conteng dan tandakan apa arahan dia. Okey, dia minta kita menamakan teknik garisan mewarna. Okey, Alisa, cuba bantu untuk jawab soalan ini Alisa. Okey, Alisa. Gambar yang pertama ni Alisa. Membulat. Membulat. Lorekan. Yang pertama. Okey, perhatikan betul-betul. Lorekan. Okey. Tengok betul tidak? Okey, yang kedua Alisa. Membulat. Membulat, nampak di bulat-bulat dia macam ni ya. Okey, yang ketiga Alisa. Lorekan bersilang. Okey, lorekan bersilang. Okey, yang keempat. Titik. Okey, terang-terang titik, betul? Okey. Bagus Alisa, betul. Dapat 4 markah untuk Alisa kali ini. Okey, tahniah. Tahniah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ada simbol lanskap di sini, di mana simbol ini kita akan gunakan dalam pelan reka bentuk lanskap nanti. Okey, yang pertama tu simbol apa murid-murid? Simbol apa tu? Pokok utama. Pokok utama. Okey, boleh tunjukkan Simbol tak? pokok utama. Boleh tunjukkan tak contoh yang awak lukiskan? Kongsikan bersama kawan-kawan. Boleh kongsikan? Okey. Itu contoh ya yang dihasilkan oleh anak-anak kawan-kawan kita. Itu pokok utama. Yang kedua kita ada simbol palma. Yang ketiga kita ada simbol pokok renek, simbol pokok pagaran. Yang ini saya nak tanya Syafiqah lah. Agaknya simbol apa ni Syafiqah? Kalau saya biasa nampak dekat sekolah ni cikgu. Dia Ya. macam bumbung. Betul. Jadi saya rasa dia macam simbol untuk pondok. Okey, untuk mengetahui Syafiqah dan anak-anak murid, simbol adalah pandangan daripada atas. Okey, pondok, gazebo ataupun wakaf nama dia. Dan ini adalah pergola. Okey, jom kita tengok soalan A yang seterusnya. Berikut adalah langkah kerja melukis simbol palma dalam pelan induk yang tidak mengikut urutan. Susun langkah itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Arahan kita adalah susun. Okey, susun langkah kerja melukis
melukis apa tadi? Melukis simbol palma. Okey. Persilakan Haikal. Bantu Cikgu Haikal untuk menjawab soalan ini. Okey, Haikal. Ya, cikgu. Okey. Yang pertama, Soalan langkah pertama apa Haikal? langkah pertama. Mungkin Alisa boleh bantu? Alisa boleh bantu. Alisa boleh bantu. Bintang. Langkah pertama A. Okey, langkah pertama A. Okey, A. Kedua Alisa, D. D. Ketiga B. B. Yang keempat sudah semestinya C. Okey. Okey, untuk murid ingat ya, dalam soalan landscape ada yang mudah dan ada yang susah. Okey, jika jumpa soalan yang mudah, ingat jangan spend masa yang terlalu lama sebab apa kita akan bawa kepada soalan yang akan mencabar sebentar nanti, Syafiqah. Baik, itu dia tips dan strategi untuk menjawab untuk asas lukisan grafik. Jadi Betul. sekarang ini mungkin kita beri ruang kepada adik-adik kita untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran landscape dan nursery tingkatan 5 dengan topik kita reka bentuk landscape. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini saya nak tahu juga cikgu berkenaan dengan proses reka bentuk landscape. Dipersilakan. Mohlah Syafiqah, saya tunjukkan apa itu proses reka bentuk lanskap. Baiklah murid-murid, kita masuk dalam proses reka bentuk lanskap, kita akan tengok dulu prinsip reka bentuk lanskap. Okey, prinsip reka bentuk lanskap adalah satu aktiviti menyusun, mengolah elemen-elemen lanskap untuk mewujudkan satu komposisi ruang yang sesuai, menarik dan berfungsi. Okey, murid-murid Syafiqah, kita ada 7 prinsip reka bentuk lanskap. Yang pertama titik tumpu, yang kedua simetri, yang ketiga tidak simetri, yang keempat ulangan, yang kelima kesatuan, yang keenam keringkasan, yang ketujuh kepelbagaian. Okey, kita akan olah prinsip-prinsip ini dalam gambar rajah desain landscape yang sedia ada. Okay, kali ini cikgu nak minta bantuan daripada murid-murid untuk membantu cikgu. Okey, Amsyah. Cuba Amsyah tengok gambar rajah landscape itu. Okey, agaknya apa prinsip yang digunakan pakai dalam desain landscape tersebut, Amsyah? Titik tumpu. Kenapa Amsyah titik tumpu? Sebab ada pasu dekat tengah. Ada pasu di tengah-tengah tumpuan, betul Amsyah? Okey, selain daripada itu ada tak prinsip lain yang diguna pakai Amsyah? Prinsip simetri. Okey, kenapa Amsyah? Sebab pokok seimbang kiri dan kanan. Okey, ya, nampak ya, kita gunakan prinsip dalam desain ya. Okey, seterusnya cikgu minta bantuan Syamil. Okey Syamil, prinsip apa yang ada dalam gambar, dua keping gambar ini Syamil? Kepelbagaian. Kenapa Syamil? Sebab ada pelbagai spesies dan pelbagai elemen. Okey. Syafiqah, kita ada elemen, ada dua. Satu elemen landscape, satu elemen landscape kejur, satu elemen landscape lembut. Landscape lembut tu tumbuh-tumbuhan lah, landscape kejur binaan dan sebagainya. Okey. Tadi Syamil cakap ada kepelbagaian. Tengok gambar ni macam-macam ada, ya. Pokok pun berbagai spesies. Dia gabungan dua elemen tadi lah. Ya. Tu dalam landscape terbagi kepada dua tadi tu ya. Okey. Seterusnya, okey, kita ada prinsip keringkasan. Kalau tengok kat sini, ringkas, betul? Okey, elemen dia simple sahaja. Okey, tumbuhan pun tak banyak, elemen kejur pun dia pun tak banyak. Okey. Okey, kali ini cikgu nak mengujilah. Menguji Syafiqah. Cuba Syafiqah tekalah agaknya. Prinsip apa yang ada pada gambar ni? Okey, kalau saya tengok kat sini cikgu, dia macam ada tiang-tiang Okey. yang mana dia berulang-ulang. Ada banyak bahagian kan? Okey, sama bentuk tiang dia Syafiqah kan? Sama bentuk tiang Okey. dia. Jadi saya rasa ini adalah prinsip ulangan kerana elemen tiang itu berulang-ulang. Ya, bijak Syafiqah. Okey, Terima kasih, prinsip Cikgu. berulangan. Okey. Murid-murid, kita dah tengok tadi, sekarang kita cuba jawab soalan bahagian A. Rajah di bawah menunjukkan pandangan hadapan di kawasan lanskap. Tengok gambar tu betul-betul, perhatikan. Berdasarkan rajah, tuliskan 3 prinsip reka bentuk yang digunakan dalam ruang jawapan. Seperti biasa, ingat,
kita conteng dan kita highlight. Tuliskan 3 prinsip reka bentuk. Okey, kali ini cuba bantu Cikgu Syamil. Boleh Syamil? Apa yang Syamil nampak? Okey. Nampak ada Prinsip apa? ulangan. Ulangan. Prinsip ulangan. Boleh tak Syamil beritahu di mana ulangan tu? Kat pokok belakang. Pokok belakang tu Dia dia berulang-ulang, betul? Okey, ada prinsip lain? Ada. Apa lagi? Prinsip tumpuan Di mana? di air pancuran. Okey, bagus. Ada lagi tak prinsip yang ketiga? Satu lagi Syamil. Simetri. Simetri. Nampak tak? Di simetri betul, kiri dan kanan. Okey, bagus Syamil. 3 markah untuk Syamil. Okey, kita teruskan dengan jenis pelan lanskap di mana pelan lanskap, proses reka bentuk lanskap disediakan dalam bentuk pelan. Ada 7 jenis pelan. Okey, pertama pelan asas, kedua pelan inventory, ketiga pelan analisis, keempat gambar rajah fungsi ataupun pelan konsep, kelima pelan induk, keenam pelan penanaman dan ketujuh lukisan binaan. Mohonlah cikgu tunjukkan secara terperinci apa itu pelan-pelan yang murid-murid belajar. Okey, yang pertama, pelan asas. Di mana pelan asas ini adalah lakaran kedudukan asal tapak cadangan. Di mana pelan ini kita akan gunakan untuk ketujuh-tujuh pelan tadi. Tapak asal dia, okey. Kedua adalah pelan inventory di mana pelan ini kita lakarkan simbol semua objek yang sedia ada di tapak. Sebagai contoh, kalau di tapak itu ada pokok, kita lakarkan pokok yang ada di situ. Ada kabel elektrik, kita lukiskan simbol kabel elektrik dan sebagainya. Okey, yang ketiga kita ada pelan analisis di mana pelan ini adalah lakaran analisis masalah dan juga potensi. Okey, kalau tengok gambar tu, okey, ada simbol-simbol tertentu. Mungkin cikgu minta bantuan daripada Amsyar. Agaknya Amsyar, yang warna merah tajam-tajam tu simbol apa Amsyar dalam pelan analisis? Berbahaya. Berbahaya ya, Syafiqah nampak tak tajam-tajam tu kan? Okey, Alisa cuba tengok pada warna biru tu macam anak panah tu apa Alisa? Angin. Angin. Okey, maksudnya analisis mungkin angin tu mendatangkan satu potensi kepada reka bentuk yang kita akan buat sebentar lagi. Okey, pelan seterusnya adalah pelan konsep di mana pelan ini dihasilkan berpandukan analisis tadi dan kita akan memberi cadangan penyelesaian, penambahbaikan dalam bentuk ruang fungsi dan elemen di mana kita akan cadangkan program dalam bentuk gambar rajah buih berdasarkan matlamat yang kita akan tetapkan. Sebagai contoh, okey, sebelum menghasilkan pelan konsep gambar rajah fungsi, murid-murid perlu melakar 2 jenis gambar rajah buih ataupun pelan konsep gambar rajah buih di mana ada matlamat tertentu. Okey, matlamat satu je. Taman apa? Kita bagi nama. Taman bonda. Dalam matlamat kita ada program. Okey, ada 3 program. Laman keluarga, laman peribadi dan laman tetamu. Okey, gambar rajah buih yang pertama ni dalam bentuk conteng sahaja. Lepas tu kita pindahkan dalam bentuk teknikal, kita buat dalam bentuk garis putus-putus, kita nyatakan juga elemen apa yang perlu ada dalam program tersebut. Okey. Seterusnya terhasillah pelan konsep gambar rajah fungsi yang lebih terperinci berdasarkan elemen yang kita tulis tadi. Pelan yang kelima terhasillah pelan induk di mana Syafiqah, pelan induk ini adalah pelan yang kita nampak dah siap. Apa gambaran desain yang kita buat? Contoh atas meja tu ada ya. Okey, di mana kita akan lukiskan simbol-simbol, kita akan buat juga label dan mempunyai warna yang menarik seperti mana hasil yang kita akan bina nanti. Okey. Ini pelan induk lah cikgu ya? Betul, itu contoh pelan induk. Kita boleh dapati dalam buku teks. Okey. Pelan yang keenam adalah pelan penanaman di mana pelan ini kita akan menunjukkan jenis dan lokasi tumbuhan yang kita akan tanam. Okey, dan pelan yang terakhir adalah pelan lukisan terperinci di mana ini adalah lukisan di mana kita akan membina bahan-bahan yang kita cadangkan tadi. Okeylah murid-murid, kita tengok soalan seterusnya masih lagi bahagian A. Maklumat di bawah menunjukkan jenis pelan lanskap. Ada pelan penanaman, pelan inventory, induk, pelan konsep dan analisis. Pilih dan tuliskan jenis pelan lanskap mengikut urutan. Okey, mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, dia dah bagi pelan asas yang pertama. Okey, Haikal.
Haikal, tolong bantu cikgu menjawab soalan ini, Haikal. Selepas pelan asas, pelan apa mengikut urutan Haikal? Okey, silakan Haikal. Pelan inventory. Inventory. Okey, lagi Haikal? Pelan analisis. Okey, bagus. Seterusnya Haikal. Pelan konsep. Okey, seterusnya. Pelan induk. Okey, satu lagi yang terakhir Haikal. Pelan penanaman. Okey, alhamdulillah Haikal berjaya menjawab kelima-lima dan yang pelan terakhir adalah lukisan terperinci. Okey. Okey, seterusnya kita tengok faktor yang perlu dipertimbangkan semasa melukis gambar rajah fungsi. Tadi kita dah tengok ada pelan konsep yang keempat. Okey, nama dia juga gambar rajah fungsi. Sebelum menghasilkan pelan itu, kita kena memahami faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, saiz. Kita mesti tahu anggaran saiz ruang yang kita akan cadangkan, elemen yang kita akan cadangkan. Okey. Biasa kita akan gunakan skala-skala tertentu, menggunakan pembaris skala, contohnya skala 1-100 dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, yang kedua kita mesti tahu lokasi, hubung kait antara fungsi ruang bersebelahan. Contohnya, kalau kita ada buat gazebo di sini, pondok tadi, apakah yang perlu ada di sebelah dia? Okey, kita kena rancangkan, kita kena susun lokasi dia. Okey, faktor yang ketiga, perkadaran. Perkadaran ini lebih kepada bentuk lebar dan panjang sesuatu idea ataupun kawasan yang kita akan rancang. Okey. Faktor yang keempat adalah konfigurasi. Konfigurasi itu adalah bentuk. Contohnya, kalau kita tengok sini, bentuk L terbalik, betul? Syafika kan? Okey, tapi konfigurasi, ingat murid-murid, kita tak boleh buat tajam macam ni, kita mesti buat garisan melengkung. Masih lagi dalam bentuk buih, di mana ia adalah perimeter. Cadangan yang kita akan buat sesuatu, penggunaan suatu ruang itu nanti. Faktor yang kelima adalah pembahagian dalaman ruang di mana kita akan cadangkan apa yang ada dalam konfigurasi tadi. Tadi bentuk L, betul? Okey, dalam bentuk L tu ada apa? Sebagai contoh di sini, kita ada ruang berkumpul. Ruang berkumpul ni besar. Okey. Pembahagian dalaman ruang kita pecahkan ada 3. Dalam ruang terkumpul ada ruang memanggang, ruang terbuka dan ruang duduk. Okey, pembahagian dalaman ruang tu kita pecahkan lagi. Okey, faham murid-murid? Yang keenam, ada pembahagian tepi ruang iaitu biasanya melibatkan bahagian tepi seperti dinding bangunan, pagar ya. Okey, kalau tengok gambar di sini digunakan pokok ya sebagai pembahagian tepi ruang. Okey. Seterusnya, faktor laluan ataupun sirkulasi di mana faktor ini kita menggambarkan sirkulasi arah daripada pintu masuk ke tempat lain. Okey, dalam bentuk anak panah ataupun garis putus. Okey, faktor yang ke-8 adalah pemandangan ataupun view. Ada pemandangan yang elok dan tak elok ya Syafika ya. Okey, cikgu nak minta bantuan Alisa. Yang pertama ni agaknya simbol apa Alisa? Okey, Alisa. Boleh buka mic, adik? Alisa, buka mic. Boleh buka mic? Panorama. Okey, panorama. Panorama biasanya yang elok lah kan, cantik kan, panorama cantik di tepi sungai, di tepi pantai. Okey. Yang kedua, Amsyah. Tumpuan. Okey, simbol tumpuan nampak ya, ujung ni ada simbol tumpuan. Dan yang ketiga, Syamil. Terhalang. Okey, terhalang contohnya macam Syafika kalau ada kawasan tu longkotkan sampah. Kita tak nak tengok pemandangan tu. Kita boleh gambarkan dalam bentuk simbol seperti ini. Okey. Okey, faktor seterusnya titik tumpu, biasanya kawasan-kawasan yang mempunyai elemen yang menarik, unik dan menyelah kita boleh gunakan simbol ini. Dan terakhir adalah perubahan aras ketinggian di mana kita boleh lukis simbol anak panah. Contohnya kalau tapak kita ada tangga ataupun pangkin kayu. Okey, kita boleh gunakan simbol dan juga tulisan menaik. Okey. Seterusnya kita tengok soalan. Jadual menunjukkan sebahagian faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melukis gambar rajah fungsi. Ya. Ada perkadaran, ada konfigurasi dan pembahagian dalaman ruang. Okey, boleh Alisa bantu menjawab soalan ini? Pilih dan padankan faktor yang perlu dipertimbangkan. Okey, pilih dan padankan faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melukis gambar rajah fungsi. Okey. Fungsi yang pertama merupakan bentuk luaran sesebuah ruang. Apakah faktor dia, Alisa? Konfigurasi. Okey, konfigurasi melibatkan luaran kan, yang perimeter tadi kan? Okey, betul. Yang kedua melibatkan lebar dan panjang sebuah ruang, Alisa? Perkadaran.
perkadaran. Okey, memastikan ruang berfungsi sebaiknya, Alisa. Pembahagian dalaman ruang. Okey, kita ada 10, so murid-murid kena kuasai ke-10 itu dan kalau boleh ingatlah sebab kemungkinan soalan akan ditanya, ya. Okey, tahniah Alisa, kita berjaya menjawab tiga markah tadi. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian berkenaan dengan 7 prinsip reka bentuk, 7 jenis pelan reka bentuk dan 10 faktor yang perlu dipertimbangkan Betul, semasa Syafiq. melukis gambar rajah fungsi. Jadi sekarang ni adik-adik, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Didik TV KPM dan hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Landscape dan Nursery tingkatan 5 dengan topik kita reka bentuk landscape. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang cikgu bakal kongsikan? Persilakan. Syafiqah. Okey, tadi kita dah tengok soalan-soalan bahagian A. Macam-macam jenis. Ada yang mudah, ada yang susah, ya, ada yang simple. Okey. Kali ini kita tengok soalan bahagian B pula, Syafiqah. So kita dah tengok tadi ada jenis-jenis pelan. Okey, dalam peperiksaan soalan bahagian B adalah soalan pelan konsep ataupun pelan induk sahaja. So kita tengok soalan pelan konsep di mana saya akan kongsikan tips-tips untuk menjawab soalan pelan konsep. Kita baca soalan. Rajah di bawah menunjukkan lakaran gambar rajah buih untuk Taman Dewan Komuniti. Berdasarkan rajah, lakarkan pelan konsep gambar rajah fungsi untuk taman mini tersebut dalam pelan konsep yang disediakan pada ruang jawapan. Okey, tengok soalan tu. Kita tengok soalan. Okey, ada pembahagian 3 program. Pertama, laman ketenangan. Kedua, laman terbuka. Ketiga, laman rehat. Okey. Cikgu nak kongsikan tips yang pertama. Okey, tips yang pertama, tentukan konfigurasi ruang dan elemen mengikut kedudukan program dalam gambar rajah buih. Okey, kita dah tentukan ada berapa? Ada 3, betul? Ada 3 program. Kemudian elemen dia apa? Tentukan. Okey, cikgu nak murid-murid bantu cikgu. Kita tandakan elemen-elemen yang elemen landscape ada 2, Syafiqah. Pertama kejor, kedua lembut. Okay, lembut tu adalah tumbuhan. Okey. Amsha pada laman ketenangan. Okey, ada berapa elemen di situ? Ada 3. Okey, elemen lembut ke elemen kejor? Elemen kejor. Semua elemen kejor, ya, kolam, pakin kayu dan batuan. Okey. Amsha, laman terbuka ada berapa elemen? Ada 2. Okey. Rumput dan juga siar kaki, betul? Mana elemen lembut? Rumput. Okey, rumput elemen lembut. Okey, highlightkan pada soalan conteng, ya. Okey, pada laman rehat ada 4 elemen. Ada elemen lembut tak, Amsha? Ada. Apa dia, Amsha? Pokok pagaran dengan pokok. Okey, pokok pagaran dan pokok naungan. Langkah pertama, ingat, tentukan konfigurasi ruang dan juga elemen. Kita indicate mana elemen lembut, mana elemen kejor. Okey, tips yang kedua, kita lakarkan elemen lembut dengan simbol asas bulatan. Tadi kita dah tentukan. Di sini ada elemen lembut iaitu ada pokok naungan, betul? Dan juga pokok renek. Lukiskan dalam bentuk simbol asas. Okey, just bulat dan buat titik tengah sebagai batang pokok. Okey. Kemudian lakarkan pembahagian dalaman ruang untuk setiap elemen. Okey, elemen kejor yang lain kita bentukkan dalam bentuk dalaman pembahagian dalaman ruang yang kita belajar tadi tu. Okey, kita lukiskan. Okey, jangan bentuk tajam, ya, pastikan bentuk dia bulat. Okey, penuh. Kita ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Tips yang ketiga, lakar anak panah dan garis putus-putus hubung kait arah sirkulasi. Okey, di mana anak panah ni mesti bermula daripada pintu masuk. Pintu masuk pergi ke tapak-tapak ataupun elemen-elemen yang kita cadangkan. Okey, selepas melakar anak panah tadi, kita labelkan elemen.
Okey, label elemen murid-murid kena ambil daripada soalan tadi. Okey, salin balik soalan tadi, tentukan mengikut kreativiti masing-masing. Okey, setelah labelkan, kalau perhatikan Syafiqah tengok ni penuh, ya, tak ada ruang kosong. Dia rancang sepenuhnya bahagian landscape tu. Okey, cuma landscape lembut digambarkan dalam bentuk simbol asas. Okey, dan akhir sekali untuk pelan konsep ini adalah mewarna mengikut elemen. Okey, nampak? Okey, ini adalah contoh jawapan daripada soalan tadi. Okey, kalau tengok tadi tu, elemen ada kolam pancuran digunakan warna biru lah. Okey, ada rumput, betul? Rumput di tengah-tengah tadi tu kita gunakan warna hijau. Okey, dari segi warna tak ada masalah, gunakan kreativiti masing-masing. Okey, 6 tips untuk melukis pelan konsep. Seterusnya kita tengok soalan pelan induk pula. Okey, ini yang menjadi cabaran kepada murid-murid. Okey, Rajah menunjukkan pelan konsep sebuah rumah kediaman. Okey, ini ada rumah kediaman, ada bilik dan sebagainya. Kemudian sebelah itu, berdasarkan rajah lukiskan pelan induk bagi kediaman itu, lukisan anda hendaklah merujuk kepada laman keluarga, laman terbuka, laman permainan. Okey, ini soalan. Dia dah beritahu dah bentuk pelan konsep, garis putus-putus kan. Okey, dalam dia dah ada elemen. Okey. Tips yang pertama, murid-murid mestilah merangka jawapan elemen dengan menulis nama tumbuhan pada kertas soalan. Ini kertas soalan, kita conteng kertas soalan. Okey. Alisa, bantu cikgu. Okey, kita tandakan tumbuhan landscape sahaja. Di sini pada laman permainan ada pokok utama. Pokok utama apa yang Alisa tahu? Pinang Manila. Pokok utama Alisa? Kemboja. Pinang Manila tu palma Alisa. Okey, Kemboja yang pertama. Conteng pada soalan. Amsha. Amsha mungkin boleh bantu cikgu. Yang kedua tu kita ada alatan permainan tu yang kejo. Pokok pagaran. Pokok pagaran Amsha. Contoh. Ros Jepun. Betul-betul Amsha. Ros Jepun ke? Ros Jepun tu rendah. Pokok pagaran dia paras-paras pinggang macam tu Amsha. Pokok bunga raya. Pokok bunga raya. Okey. Seterusnya penutup bumi Syamil. Syamil? Ros Jepun. Okey, Ros Jepun. Murid-murid ingat, murid-murid kena hafal, kuasai nama pokok. Okey, kalau tak ingat nama saintifik pun tak apa, ingat nama biasa. Okey, seterusnya kita ada landscape kejut, landscape lembut lagi tak? Okey, kita ada pokok renik di sini. Okey, Haikal boleh bantu cikgu Haikal. Pokok renik? Pokok jejarum. Jejarum. Kalau rumput Haikal? Rumput mutiara. Okey, rumput mutiara dan sebagainya. Okey. Kali ini cikgu nak tanya Kak Syafiqah lah. Mungkin Kak Syafiqah boleh bantu cikgu. Untuk palma, di sini laman keluarga ada satu. Landscape lembut, ada palma. Palma apa yang Syafiqah tahu? Kalau yang Syafiqah tahu, palma ni macam pokok kelapa, cikgu. Betul ke? Ni mesti suka minum air kelapa ni. Okey. Betul. Palma tu adalah pokok kelapa sebab apa? Palma mempunyai pelepah. Okey. Okey. Cikgu bagi nama Pinang Manila sebab apa di sekolah semua ada Pinang Manila. Okey, murid kena hafallah nama-nama pokok ni. Okey, yang pertama kita kena rangka. Maksudnya kita kena conteng soalan. Okey, yang kedua, tips yang kedua, kita kena susun elemen mengikut kehendak soalan dengan melukis simbol asas elemen lanskap lembut dan kejul. Okey. Melukis simbol asas sahaja. Okey, kita lukis. Okey, lukis. Okay, kalau tengok kat sini, pokok naungan dengan pokok renik, kita lukis bulat sahaja. Okey, bulat. Okey. Dan ini simbol gazebo tadi, betul? Okey. Yang ini kita buat sempadan untuk penutup bumi. Okey, untuk penutup bumi, kita buat sempadan. Okey, tips yang ketiga, barulah kita buat lukisan terperinci. Okey, nampak? Tadi lakaran asas, ini lebih terperinci. Menggunakan pen ataupun pensel warna. Okey, murid boleh faham ya? Okey, selepas lukisan terperinci, kita labelkan dulu. Labelkan nama landscape lembut dan nama landscape kejul yang kita bincangkan tadi, yang kita tulis pada soalan. Betul? Kita labelkan semuanya menggunakan tulisan lanskap. Dia ada tulisan lanskap Syafiqah. Ataupun huruf besar. Okey? Dan tips yang kelima, melengkapkan kotak tajuk. Okey, di sini ada kotak tajuk. Dan tips yang terakhir, murid-murid mestilah mewarna sumber timbul dengan menarik.
Okey, seandainya tak cukup masa, murid tak perlulah buat bayang-bayang. Warna seperti biasa. Syarat mewarna, ingat ya, syarat mewarna mesti penuh. Okey, tak nak ada putih-putih. Contohnya kat sini ada putih-putih. Okey, tak mahu. Kita mesti warna penuh. Okey, seandainya ada masa, barulah kita buat bayang-bayang dan sebagainya. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, ini adalah contoh soalan bahagian untuk pelan induk. Okay, kita dah tengok Syafiqah tadi pelan konsep, ni contoh untuk pelan induk. Okey, dengan 6 tips tadi kalau kita kuasai, insya-Allah murid akan dapat menjawab dengan baik. Baik, itu dia 6 tips yang dikongsikan oleh guru kita pada hari ini untuk menjawab bahagian B, cikgu, betul? Betul. Bahagian B bahagian untuk B Syafiqah 10 markah. 10 markah. Jangan Tapi saya jangan rasa, buang. Jangan buang tau, sayang tau. Maksudnya yang paling akhir tu saya nampak mewarna. Dan jangan biarkan putih-putih tu, cikgu. Okay. Tapi Syafiqah nak tahu murid kita ni suka sangat mewarna. Sampaikan dia lupa untuk melabelkan. Melabel tu sangat penting. Mewarna tu kemudian ya. Baik, itu dia Cikgu label. bagi yang tip yang keenam warna ni. Label dan juga akhir sekali kena mewarna. Mewarna. Okey, jadi sekarang jangan ni warna dulu. Jangan warna dulu tau, kena labelkan dulu. Okey, sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Landscape dan Nursery tingkatan 5 dengan topik kita reka bentuk landscape. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa tips yang ingin dikongsikan? Okey, begini Syafiqah. Tadi kita dah tengok contoh soalan, tips untuk pelan konsep dan juga pelan induk, betul? Tapi sebelum saya bagi satu soalan yang seterusnya, saya nak ceritakanlah sikit isu ataupun situasi yang dihadapi oleh murid. Untuk menghasilkan pelan induk, kebiasaannya murid memerlukan masa sehingga berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tetapi dalam peperiksaan, masa yang diperuntukkan hanya 15 ke 20 minit untuk menghasilkan pelan induk. Okey, tapi murid jangan risau, kita ada cara yang cikgu nak kongsikan bersama-sama. Sebelum itu kita baca dulu soalan. Okey, soalan dia, Rajah menunjukkan pelan konsep cadangan reka bentuk lanskap kediaman Puan Lisa. Okey, berdasarkan rajah, warna, lakar warna dan labelkan pelan induk rumah itu dalam ruang jawapan. Okey, kita mesti bulatkan apa yang poin penting dalam kepala pelan induk. Pelan induk ya Syafiqah, kita kena ingat simbol. Maksudnya pelan tu dah ada simbol-simbol dan mesti cantik, betul? Okey. Okey, murid-murid, sebelum kita mulakan tu bantu cikgu sekali lagi. Boleh? Boleh murid bantu cikgu? Boleh. Okey. Alisa, yang pertama. Laman teduhan. Elemen kita ada bangku dan juga pokok naungan. Pokok naungan apa Alisa yang kita ingat, yang kita kena hafal? Kemboja. Okey, macam sama tadi, kemboja. Ingat yang itu aja. Okey, kemboja. Okey, tulis pada kertas soalan. Kemboja, okey. Kemudian kita ada laman keluarga. Okey, Haikal. Laman keluarga ada gazebo dan penutup bumi. Sekali lagi Haikal, penutup bumi. Ros Jepun. Okey, Ros Jepun. Tulis pada soalan. Ros Jepun. Okey, Ros Jepun. Okey. Laman ketenangan ada kolam dan renek. Okey, sebutkan renek yang Syamil ingat. Siantan. Siantan ataupun pokok bunga raya lah, senang ya. Semua orang boleh kenal pokok bunga raya, Syafiqah, betul? Betul. Okey, laman aroma kita ada siakaki dan juga palma tadi. Syafiqah teka apa? Pinang Manila ataupun pokok kelapa. Pokok kelapa boleh juga tanam dalam rumah, sekitar rumah, betul? Okey, tandakan pada kertas soalan. Okey, itu tips yang pertama. Okey. Kita merangka jawapan nama tumbuhan. Sekarang kita menyusun dan lukis simbol. Okey, cikgu minta murid-murid menyiapkan soalan ini di rumah. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan bersama-sama kawan-kawan yang lain. Boleh? Okay, dalam masa yang sama, cikgu nak tunjukkan demo ya. Murid-murid untuk menghasilkan lakaran ini, menyusun dan lukis simbol dalam masa yang singkat. Okey, tadi kita tengok di depan ni kita ada gazebo. Okey, terus lukis simbol gazebo. Ingat,
pelan induk mesti gunakan pembaris ya. Jangan pakai conteng. Kita mesti gunakan pembaris. Cikgu ni hanya conteng tak apa. Anda di rumah dan di sekolah apabila jawab periksa mesti gunakan pembaris. Okey. Di sini kita lukis elemen kejor dahulu. Selepas gazebo, di sini ada bangku taman. Okey. Kemudian dekat sini tadi pada soalan kita ada kolam. Okey, cikgu nak minta bantuan Amsyah lah. Amsyah boleh bantu cikgu. Apakah syarat untuk melukis simbol kolam, Amsyah? Double line. Okey, double line ya. Syafiqah tengok ada double line, maksudnya ini adalah kolam. Okey, kalau petak sahaja belum tentu kolam. Kalau macam ni, kolam lah simbol dia. Okey, tadi di sini kita ada satu lagi landscape kerja, kita ada siar kaki. Okey, nak mudah gunakan acu bulatan, gunakan pembaris acu bulatan buat siar kaki. Okey, settle 4 elemen kejor. Teruskan dengan elemen lembut. Kita ada pokok naungan. Okey, simbol pokok naungan, kita ambil satu aja pokok naungan. Jangan buat banyak-banyak. Okey, tak cukup masa. Tepi sini kita ada pokok renek. Buat simbol pokok renek. Okey, menggunakan acu bulatan juga. Dan juga di depan ini, kalau kita tengok soalan, ada palma. Palma, letak palma yang mempunyai 4 pelepah. Okey, kalau 4 pelepah dia cepat siap. Kalau banyak pelepah, banyak kerja kita Syafiqah nak settlekan, betul tak? Okey, kita dah settle kepada tips yang kedua. Tips yang ketiga, melukis perincian simbol. Dengan menggunakan pen kita lukis cikgu lupa satu kat sini ada pokok penutup bumi. Okey, dengan menggunakan pen kita lukis simbol. Okey, perincian menggunakan pen ataupun gunakan pensel warna. Okey, kena kemas-kemaslah ya. Pokok naungan, okey, buat simbol dia. Pokok renek dia ada simbol dia. Okey, lukis simbol dia menggunakan pen, dan juga palma dia ada daun dia lah. Okey, dia ada daun dia nampak macam palma. Okey, settle melukis perincian simbol. Keempat, mewarna dulu ke melabel dulu? Alisa, mewarna dulu ke melabel dulu, Alisa? Melabel. Mewarna tu kemudian. Syafiqah tadi kan label dulu, label dulu. Okey. Kenapa cikgu akan beritahu sebentar lagi. Okey, kita labelkan, kita tarik. Cikgu ke sini sikit. Tarik dulu, tarik. Tarik bawa ke tepi, laju. Masa menjawab tinggal 5 minit. Come on, laju. Okey, ingat dalam kepala set laju. Okey. Kemudian tulisan mestilah huruf besar. Okey, gazebo dan siapkan semua sekali. Boleh murid-murid? Okey. Sekarang ni yang keempat, yang kelima melengkapkan kotak tajuk, dan yang keenam barulah kita mewarna. Mewarna pun cikgu ada tips. Tengok ya. Cikgu gunakan pensel warna untuk rumput dulu. Kita ambil pensel warna, kita warnakan rumput, kita tindih aja. Tindih laju-laju penuh. Panjang-panjang, cepat-cepat. Masa nak menghantar ni tinggal seminit lagi. Okey, laju-laju. Syarat mewarna mestilah penuh. Okey, boleh murid-murid? Okey, tengok hasilnya. Okey, kalau macam ni insya-Allah 10/10 dalam tangan anda semua ya. Okey, cikgu dah puas membebel tadi, cikgu nak tengoklah hasil kerja pelan induk yang murid-murid jawab di rumah. Cuba tunjukkan Alisa, Alisa. Okey, cuba tunjukkan. Okey. Nampak cantik. Cantik. Dia nampak simple tapi menjawab soalan. Okey. Kalau ikutkan macam contoh-contoh yang dia orang design terlalu canggih, tapi untuk soalan kita hanya lukis apa yang diminta sahaja. Amsyah, tunjukkan Amsyah. Amsyah punya kolam. Kolam dia bulat pula. Tadi Alisa segi-segi. Okey. Syamil, tunjukkan Syamil. Okey. Syamil pun petak ya. Okey, cantik. Penuh. Syamil, cuba tunjuk balik Syamil, tak nampak. Penuh tak tu warna tu? Okey, penuh. Okey, Haikal pula. Okey, Haikal buat kolam bulat. Sempat lagi Haikal buat kolam bulat ya. Nak tengok dia punya label tu, cikgu. Okey, Haikal cuba zoomkan label. Betulkah awak tulis nama pokok ke awak tulis pokok renek? Cikgu nak tengok pokok naungan tu, awak tulis apa pokok naungan? Okey, betul, Kemboja. Okey, tahniah. Okey. Ini tulisan huruf besar, cikgu ya? Mesti huruf besar. Sebenarnya Syafiqah dia ada tulisan landscape yang tersendiri. Kalau sempat gunakan teknik tulisan landscape. Okey, kalau tak sempat huruf besar tak apa. Okey, murid-murid dapat ya tips untuk melukis pelan induk dengan pantas. Okey, insya-Allah kita akan awak akan semua akan dapat jawab dengan baiklah. Okey, kesimpulannya
cikgu nak kongsikan kita ulang kaji lagi kesimpulan kita pada hari ini. Murid-murid untuk topik reka bentuk lanskap, murid-murid kena ingat, kena tahu nama-nama alatan dan bahan untuk melukis. Kemudian kita ada 10 jenis garisan tadi, betul? Kalau cikgu tanya agaknya boleh dapat tak agaknya? Alisa, 10 jenis garisan tadi. Sebutkan 4, Alisa. Okey, Jenis 4. garisan. Halus atau nipis, Okey, lagi. tebal, Tebal, beralun, beralun. terputus. Okey, that's good. Okey, Syamil, bantu cikgu untuk teknik mewarna. Kita ada 5. Sebutkan 2, Syamil. Membulat, Bumbulat, silang pangkah. silang pangkal. Okey, simbol lanskap kita ada landscape lembut dan landscape kejut. Okey, simbol tadi kita dah tengok pandangan daripada atas ya. Okey, reka bentuk lanskap kita ada prinsip reka bentuk lanskap ada 7. Okey, Haikal, sebutkan 3, Haikal. Okey, boleh Haikal? Ya, cikgu, garisan ni. Okey, prinsip Haikal. Ada cikgu nak 3 prinsip landscape yang Haikal boleh ingat. 3 prinsip ulangan, Ulangan, simetri, simetri dan satu lagi. tumpuan. Okey, tumpuan. Okey. Pelan ada 7, betul Syafiqah? Betul. Kalau cikgu tanya, Syafiqah boleh ingat tak ni? Tak boleh ya. Okey, cikgu tanya Amsyah lah. Okey, Amsyah, Amsyah. Amsyah kena sebut penuh 7 jenis pelan. Pelan asas, Okey. pelan inventory, Inventory, pelan analisis, bagus. pelan konsep, Bagus. pelan induk, Okey, ada 2 lagi Amsyah. pelan penanaman dan pelan lukisan binaan. Okey, bagus. Hebat Amsyah. Okey. Saya ingat pelan induk cikgu. Ingat pelan induk ya, betul sebab yang paling cantik, betul? Yang paling cantik, Okey. Ini contoh pelan induk yang dihasilkan oleh murid kita. Okey, kita ada faktor semasa melukis gambar raja fungsi ada 10. Mungkin siapa nak bantu cikgu? Bagi cikgu 3 cukup. Faktor yang perlu ada untuk melukis gambar raja faktor semasa melukis gambar raja fungsi. Okey. Siapa boleh bantu cikgu? Saya boleh bantu cikgu. Alisa? Boleh? Okey, 3 sahaja. 3 sahaja. Yang 10 faktor cikgu Ya, 10 faktor. Maksudnya murid-murid ingat kena kuasai. Okey. Sebab dalam soalan KSSM sekarang ini, soalan lebih kepada fakta. Okey. Murid-murid kena kuasai fakta dan mengingati. Okey, boleh Alisa. Saiz, Saiz. konfigurasi, Okey. perkadaran, Okey, bagus. Cubaan Baik. yang bagus. Okey, kita ada melukis pelan konsep ada 6 tips, melukis pelan induk ada 6 tips. Okey, cikgu harap tips-tips yang cikgu bagi tadi membantu murid-murid untuk menghadapi peperiksaan SPM 2022 ini dengan jayanya dan yang paling penting sebenarnya Syafiqah latihan. Okey, latihan tu paling penting. Teruskan latihan. Minta dengan cikgu-cikgu kalian untuk soalan-soalan yang seterusnya. Okey. Baik, insya-Allah. Terima kasih cikgu atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan topik kita landscape dan nursery 3x5 untuk topik kita reka bentuk landscape. Saya rasa jelas cikgu. Cikgu beri penerangan, saya pun boleh melukis selepas ini. Boleh, insya-Allah. Okey, dan terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di atas talian. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye.